Hai Comel, hari ni kita nak buat soalan daripada bab 2, semester 2, aspek perundangan perniagaan. Okey, soalan 1 kita tanya, apakah maksud ataupun apakah takrif ya? Takrif tu ialah definisi. Okey, kalau ditanya apakah takrif akta kontrak. Okey, akta kontrak 1950. Okey, 1950 contohnya diberi 2 markah. So, calon seharusnya ambil daripada sebahagian soalan dia. Definisi ataupun takrif. Okey, takrif tu ialah definisi. Akta kontrak 1950 ialah ataupun akta kontrak 1950 bermaksud sesuatu perjanjian. Sesuatu perjanjian. Okey, ingat sekarang macam ya, sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan. Yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Oleh undang-undang. Okey, boleh? Okey, semula. Maksud akta kontrak 1950 ialah suatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Contoh, apabila kita dah berkontrak dan kita tiba-tiba nak batalkan kontrak, ada satu pihak lagi tak puas hati, maka dia boleh bawa kes ini ke mahkamah. Sebab kita sudah pun memeterai perjanjian tersebut, Comel. Okey, cuba pula soalan yang kedua. Katakan soalan yang kedua tanya, apakah elemen-elemen dalam kontrak? So, kena ingat Comel. So, terus jawab. Elemen-elemen yang terdapat di dalam kontrak, okey, dia ada 6 saja. Okey. 1, tawaran. Jadi, orang offer dulu kat kita. Lepas tu, ada penerimaan. Ada apa dia? Ada penerimaan. Lepas tu, ada balasan. Contohnya, dia bayar kita berapa. Okey, kemudian memang kita ada niat. Okey, ada niat dan kemudian ada keupayaan. Keupayaan. Jangan tukar jadikan kemampuan tak. Memang dia keupayaan, okey? Dan juga ketentuan. Okey, so ingat sekarang Definisi kontrak ialah suatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Suatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, elemen kontrak terdiri daripada tawaran, penerimaan, okey, balasan, niat, keupayaan, ketentuan. Okey. Kemudian soalan 3 pula datang Comel. Tekan soalan 3 dia tanya ya. Senaraikan syarat-syarat tawaran. Okey, kalau dia tanya apakah syarat-syarat ataupun senaraikan syarat-syarat dalam tawaran. Okey. So, kamu pun jawab. Syarat-syarat yang terdapat dalam tawaran ialah tawaran hendaklah ada 4. Okey, tawaran hendaklah jelas, lengkap dan muktamad. Lengkap dan muktamad. Okey, muktamad ni maksudnya jangan tukar-tukar lagi. Okey, jadi syarat-syarat dalam tawaran hendaklah jelas, lengkap dan muktamad. Okey, kemudian yang kedua, penerima tawaran ditentukan. Penerima tawaran ditentukan. Maksudnya kita point kepada siapa kita nak bagi tawaran itu. Okey, tawaran perlu dikomunikasikan. Tawaran perlu dikomunikasikan. Maksudnya kita kena cakap. Jangan kita simpan je dalam hati, kita nak offer dia supaya buat rumah kita. Jadi kita diam je macam tu tak boleh. Okey, bukan berbentuk pelawaan tawaran. Faham tak ni Comel? Bukan berbentuk pelawaan tawaran. Pelawaan tawaran ni dia macam ni. Macam contohnya tawaran. Contohnya ada sebuah pasaraya. Nama pasaraya tu ialah Pasaraya Mahani. So Pasaraya Mahani mengadakan jualan murah. Dijemput orang ramai datang untuk membeli belah di Pasaraya Mahani. Datanglah beramai-ramai. So this is what we call pelawaan tawaran. Okey, jadi ingat Comel. Syarat-syarat tawaran. Okey, 1, jelas, lengkap dan muktamad. Jelas, lengkap dan muktamad. Okey, penerima tawaran kita tentukan. Okey, penerima tawaran ditentukan. Tawaran perlu dikomunikasikan. Kita kena cakap. Okey, jadi cakap tu mungkin dalam bentuk SMS ke, dalam bentuk surat ke. Okey, kemudian bukan berbentuk perlawaan tawaran. Okey, question number 4 pula Comel. Okey, katakanlah question number 4 tanya, berikan contoh pelawaan tawaran. Okey, berikan contoh pelawaan tawaran. Pelawaan tawaran. Okey, berikan contoh pelawaan tawaran. Katakan kalau dia bagi 4 markah, bagilah 4 contoh. Okey.
contoh-contoh pelawaan tawaran ialah, okey, contoh dia ya, pameran. Kita ada buat pameran, barangan di kedai layan diri. Okey, di kedai layan diri. So, kita dah letak dah dekat situ. Diskaun 50%. Okey, datanglah beramai-ramai. Okey, jualan secara lelongan. Okey, jualan secara lelongan. Tahu lelong? Okey, lelong maksudnya. You nak berapa? Okey, yang ni okey, oh dia nak 300. Okey, yang ni pula saya nak 400. Okey, jualan secara lelongan. Okey, jualan secara pengiklanan. Jualan secara pengiklanan. So itu kita panggil dia sebagai pelawaan tawaran ya, jualan secara pengiklanan. Ataupun jualan secara katalog. Selalu tak tengok katalog. Jualan secara katalog. Ejaan dia katalog. Boleh comel? So kita ada 4 soalan sini. Katakan satu, dia tanya tentang takrif, okey, definisi. Kata lain bagi takrif ni ialah definisi. Definisi pun boleh, maksud pun boleh, makna pun boleh. So kalau dia tanya apakah maksud Akta Kontrak 1950, calon jawab. Akta Kontrak 1950 dapat didefinisikan sebagai satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kalau dia kata senaraikan elemen-elemen kontrak. So calon terus jawab, elemen-elemen kontrak terdiri daripada tawaran, penerimaan, balasan, niat, keupayaan dan ketentuan. Okey, kalau soalan tanya, apakah syarat-syarat yang terdapat dalam tawaran? Syarat-syarat yang terdapat dalam tawaran adalah jelas, lengkap dan muktamad. Okey, penerima tawaran ditentukan. Okey, tawaran perlu dikomunikasikan dan dia bukan berbentuk pelawaan tawaran. Okey, kalau soalan tanya, berikan contoh pelawaan tawaran. Okey, 4 markah. So, calon jawab. Contoh pelawaan tawaran ialah pameran barangan di kedai layan diri, jualan secara lelongan, jualan secara pengiklanan, jualan secara katalog. Okey, ni bukan setakat belajar, cikgu harap boleh terus ingat. Okey? Okey, katakanlah kita masukkan lagi kepada soalan yang kelima pula, comel. Kita cuba buat sebanyak mana soalan daripada bab ini. Okey, kalau soalan tanya, berikan sebab berlakunya penamatan tawaran. Okey, apakah sebab-sebab berlakunya penamatan tawaran? Okey. Tekan dia tanya 4 markah. Okey. Dia tanya, apa hal tiba-tiba kamu nak tamatkan tawaran yang kamu dah offer orang tu, comel? Okey, mari kita tengok. Kamu tulis sana sebab-sebab penamatan tawaran ialah pembuat tawaran membatalkan semula tawaran. Contoh dia cakap, saya tak jadilah. Saya tak jadilah offer awak kemarin. Tapi make sure benda ni berlaku sebelum orang tu terima. Kalau orang tu dah terima, kita susah. Maksudnya kita beritahu dia, saya nak offer awak untuk buat rumah banglo saya dengan harga 2 juta. Kemudian dia pun beritahu, beri saya masa selama 6 hari. Kemudian kita pun cakap, okeylah 6 hari, saya tunggu. Baru pada hari yang ketiga, belum sampai pada hari yang ke-6, kemudian kita pun beritahu semula, saya tak jadilah, saya rasa duit 2 juta tu saya nak bagi pada orang miskin. Saya tak jadi nak buat banglo, so saya tarik balik tawaran itu. Jadi, pembuat tawaran membatalkan semula tawarannya, maka berlakunya penamatan tawaran. Boleh ya, comel? Okey, lagi luput tempoh masa tawaran dibuat. Luput tempoh masa. Tempoh masa tawaran dibuat. Contoh dia kata, anda diminta untuk memberi jawapan sama ada mahu atau tak mahu, setuju atau tak setuju dalam tempoh 1 bulan. Lepas 6 bulan baru kamu beritahu, saya setuju. Itu tak boleh. Jadi tempoh dia sudah expired ya, dah luput. Luput tempoh masa tawaran dibuat. Okey, lagi comel. Sebab apa berlakunya penamatan tawaran? Sebab penerima tawaran menolak tawaran
Sebab penerima tawaran menolak tawaran. Tiba-tiba je, okey, kita cakap dengan dia, nak tak buat rumah banglo saya pada harga 2 juta. Dia ialah kontraktor. Kita tanya dia dulu. Kemudian dia beritahu, tak boleh, saya tak nak sebab saya ada projek lain yang lebih besar. Saya minta maaf. Okey. So bila dia tolak, maka tawaran itu tamat. Okey? Lagi Comel. Mengapa berlakunya penamatan tawaran? Disebabkan oleh pembuat tawaran. Okey, pembuat tawaran menjadi tidak siuman. Ataupun mungkin dia tu meninggal dunia. Okey. Jadi baru je dia offer, okey, dia tawar, meninggal dunia. Kemudian dia pun sudah wafat. Wafat ni maksudnya meninggal dunia. So itu ialah sebab-sebab penamatan tawaran. Boleh tak Comel? Okey, jadi salah satu sebab penamatan tawaran adalah disebabkan oleh disebabkan oleh pembuat tawaran membatalkan tawaran sebelum tawaran itu diterima. Kemudian luput tempoh masa tawaran dibuat. Okey, penerima tawaran menolak tawaran tersebut. Kemudian kita dapati pembuat tawaran menjadi tidak siuman ataupun telah meninggal dunia. Okey. Katakanlah kita buat lagi soalan yang ke-6 ya. Soalan tu tanya, nyatakan syarat-syarat penerimaan ya kepada tawaran. Nyatakan syarat-syarat penerimaan kepada tawaran. Okey. Soalan kita yang ke-6. Apakah syarat kalau kita nak menerima penerimaan tawaran? Okey. Syarat-syarat penerimaan tawaran terdiri daripada tekan dia bagi sana 5 markah. Okey, 1. Ambil sini ya. Ambil, jangan buat soalan iyalah, jangan macam tu. Ambil setengah daripada soalan dia. Berkali-kali cikgu ulang. Okey, syarat penerimaan tawaran ialah tawaran diketahui oleh penerima. Okey, tawaran tu memang kita tahu. Baru kita boleh buat penerimaan. Ni kita tak tahu. Tiba-tiba je kita cakap kita terima. Terima apa? Okey, tawaran diketahui oleh penerima. Tawaran tersebut jelas. Okey, pasti. Kalau dia kata, saya tak pasti lagi, tak boleh. Pasti, muktamad. Muktamad ni maksudnya tak ada pindaan-pindaan lagi dah. Muktamad. Dan tidak bersyarat. Contoh tidak bersyarat ni maksudnya kalau dia kata, saya nak jual kereta ni kepada awak, kemudian dengan harga 8,000. Kemudian dia cakap penerimaan tu maksudnya orang yang nak terima kereta tu cakap, saya sanggup beli kereta awak ni pada harga 8,000. Saya memang ada duit 8,000, tapi saya hanya akan beli kereta awak ni kalau awak benarkan saya keluar dating dengan adik awak. Jadi itu adalah merupakan syarat tambahan. Okey, jadi kalau dia kata dia tu ada letak syarat tambahan, tak boleh. Maksudnya kita hanya nak jual kereta je, bukan kita nak jual adik kita. Boleh? Okey. Jadi jelas, pasti, muktamad dan tak ada syarat-syarat lain. Maksudnya dia kata, saya akan bayar 8 tahun lagi, sedangkan orang tu kata nak dibayar secara tunai. Itu tak boleh. Okey? Dia mesti tidak ada syarat tambahan. Okey, dibuat secara biasa. Biasalah, bila saya terima, saya sign dekat sana. Dan munasabah. Munasabah ni membawa maksud logik. Dan ayat dia memang, perkataan ni memang munasabah. Jangan ditukar jadi logik. Dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Kita bagi masa 3 minggu ya untuk beri jawapan sama ada terima ataupun tidak. Bukan lepas 3 tahun baru beritahu, saya terima. Itu cannot lah. Wujud komunikasi penerimaan. Maksudnya kamu beritahu lah yang kamu terima. Ni tak ada. Kamu terima tapi diam saja. Itu tak boleh. Syarat-syarat penerimaan tawaran ya macam ya. 1. Tawaran diketahui oleh penerima. Syarat penerimaan tawaran. Kita nak terima offer tadi. Jadi penerima tadi, tawaran diketahui oleh penerima.
Okey, penerima memang jelas, pasti, muktamad dan penerima tu tak tambah apa-apa syarat. Okey, penerimaan dibuat secara biasa dan munasabah. Penerimaan hendaklah dibuat dalam tempoh yang telah pun ditetapkan. Kalau dia bagi 3 minggu, 3 minggu. Jangan tambah-tambah. Okey, penerimaan tadi mesti dikomunikasikan. Wujud komunikasi penerimaan. Okey, kita buat lagi soalan yang berikutnya, comel. Sikit je lagi ya. Okey, soalan 7. Soalan 7, katakanlah soalan tu tanya. Nyatakan medium yang biasa digunakan. Medium ni ialah alat lah. Okay? Medium yang biasa digunakan untuk memastikan penerimaan terhadap tawaran sampai kepada pengetahuan pembuat tawaran. Apa medium penerimaan? Okay? Alat yang kita nak pakai supaya orang tu tahu. Okay? Orang tu tahu bahawa penerima tadi dah terima tawaran dia. Okey, jadi pembuat tawaran tahu bahawa tawaran telah pun diterima. Apa medium yang selalu kita pakai? Okey, so ambil balik ayat dia. Medium penerimaan tawaran yang biasanya digunakan ialah telefon. Cikgu senang ya kalau dia keluar soalan macam ni. Iyalah, dia keluar 6 markah. Bagi 6. Kalau dia keluar 5 markah, bagi 5. Okey, telefon, fax, SMS, email. Okey, bersemuka. Bersemuka ni membawa maksud kita jumpa muka kita dengan muka dia. Kemudian surat. Okey, itu saja comel. Nanti kita jumpa di lain rancangan. Okey, bye.